Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Kita pertama-tamanya dan selama-lamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuan kita di atas talian ini sesi tadabbur ringkas suratul Fatihah, anjuran Quran Pro Academy. Jazakumullah khair kerana memberikan saya ruang dan peluang untuk saya berkongsikan ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang tafsiran dan juga tadabbur bagi suratul Fatihah. Masa yang ada lebih kurang dalam 2 jam. InsyaAllah 2 jam ini cukup jika kita bincangkan surah Al-Fatihah ni dalam kaedah pendekatan yang ringkas, insya-Allah. Setakat ni yang pernah saya bentang daripada sesi pengenalan kepada ayat yang ketujuh, kita ambil lebih kurang dalam 15 jam. Tapi 2 jam ni tak apa, insya-Allah. Kita moga-moga ini menjadi permulaan untuk kita sama-sama mencari rentak, ataupun ini adalah permulaan untuk kita lebih memberikan tumpuan selepas ini untuk lebih mendalami tentang isi kandungan bagi suratul Al-Fatihah. Okay. Saya harap ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan telah menerima nota ringkas yang saya sebenarnya sempat siapkan selepas subuh pada pagi tadi. Dan sebenarnya ada satu nota yang agak panjang, lebih kurang ada 600 slide lebih. Itu pun kalau Ustaz Afif nak beri kepada tuan-tuan perempuan pun boleh juga, saya izinkan, ambillah. Baik, kita mulakan sesi tadabbur ni begini. Kerana waktu kita 2 jam, kita cuba manfaat sebaik yang mungkin. Kita mohon pada Allah supaya Allah terangkan hati kita. Kita minta kepada Allah memberikan kita kefahaman dan Allah hilangkan kita mana-mana penghalang-penghalang untuk kita mendapat ilmu. Kerana ilmu ni dia adalah nur, dia adalah cahaya. Maka cahaya ini dia mudah masuk kepada hati-hati kita yang Allah hilangkan daripada kegelapan-kegelapan. Kerana kita nak bincangkan ini adalah kalamullah. Ini adalah ayat-ayat Allah. Moga-moga dengan niat kita yang betul, doa kita kepada Allah, moga-moga Allah memberikan kita tempoh 2 jam ni, kita dapat banyak maklumat bagi suratul Al-Fatihah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita mulakan terlebih dahulu. Suratul Fatihah ini izinkan saya untuk berkongsi tentang objektif bagi suratul Fatihah. Saya tak perlu kenalkan suratul Fatihah kerana ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan dah tahu tentang suratul Fatihah ini. Surah turun sebelum hijrah. Saya tak perlu saya terangkan latar belakang dia. Tetapi yang perlu saya terangkan adalah setiap surah di dalam Al-Quran, maksudnya kalau ibu-ibu baca Al-Quran daripada Fatihah ke Al-Baqarah sampailah kepada surah An-Nas, setiap surah-surah di dalam Al-Quran ia akan mempunyai objektif yang tertentu. Surah Al-Fatihah ini, walaupun kita belum masuk lagi 7 ayat, tetapi sebenarnya ketujuh ayat surah Al-Fatihah ini, tujuan dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar pada kita, nak beri kita panduan macam mana kita nak mengenal Allah.
Makna kata surah Fatihah ini surah yang membawa kita kepada kita mengenal Allah. Jadi kenapa nak kena faham surah Al-Fatihah? Kerana surah Al-Fatihah surah yang membawa kita kepada kita akan kenal Allah. Macam mana kita nak mengenal Allah? Nanti dekat surah Al-Fatihah kita akan lanjutkan. Sebab tu ibu-ibu kalau baca surah Al-Fatihah akan jumpa nama Allah Al-Husna. Betul tak? Baca Fatihah ibu-ibu akan jumpa nama-nama Allah. Jadi kenapa Allah menyuruh kita tiap-tiap hari baca Fatihah 7 kali wajib kita 17 kali kan, tiap-tiap hari kita kena ulang surah Al-Fatihah. Tak ada mana-mana solat fardu ke, solat sunat ke, dia mesti kena baca Fatihah. Hatta nak sembahyang jenazah pun kena baca suratul Fatihah. Kenapa? Antara sebab dia utamanya adalah surah Al-Fatihah ni surah yang membawa kita kepada mendekatkan diri kita pada Allah. Macam mana kita kena kenal Allah? Nak kenal Allah macam mana? Kita kena kenal namanya dan sifatnya yang ada disebutkan dalam surah Al-Fatihah. Nanti saya akan kongsikan. Okay. Kalau kita dah kenal Allah, contoh, kita kenal Allah. Allah ni Ar-Rahman. Allah ni Ar-Rahim. Kan? Allah Ta'ala ni rahmatnya banyak sangat. Allah Ta'ala ni macam-macam Allah bagi nikmat kepada kita. Nanti kita akan kupas sedikit tentang Rahman dengan Rahim. Kan? Kita ulang tiap-tiap kali Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Okay, kalau kita dah kenal Allah tu Rahman, Allah itu Ar-Rahim, kita kena buat apa? Kalau kita dah kenal Allah ini adalah Maliki Yaumiddin, Allah Ta'ala ni adalah pemilik, penguasa hari akhirat, so kita nak kena buat apa? Maka jawapannya, kalau kita dah kenal Allah, maka kita kena tahu kita ada perkara, kita ada tugas, kita ada tanggungjawab yang kita perlu buat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekadar kita kenal Allah, tapi apa tanggungjawab kita kalau kita dah kenal Allah? Inilah perbincangan yang ada pada 7 ayat dalam suratul Fatihah. Maknanya sepatutnya orang yang dia dah belajar membaca suratul Fatihah, tuan-tuan dah belajar tahsin, mungkin dah belajar tajwid, dah belajar qiraat, mungkin dah belajar tarannum, patutnya kita dah kenal Allah yang menciptakan kita ini apa sifat dia. Dalam masa yang sama, kita sudah mengetahui kenapa Allah jadikan, kenapa kita kena buat apa dekat dunia ni. Apa kita kena buat dengan Allah? Antaranya, yang kita sudah sedia maklum dalam surah Al-Fatihah, ada ayat yang Allah mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita kena menyembah dan beribadat. Maknanya, perkara yang besar, tugas kita dengan Allah adalah ibadah. Sembah dia, beribadat untuk dia. Nanti kita akan terangkan. Nanti saya akan terangkan apa maksud ibadah. Jadi kalau orang tanya, apa kita kena buat sepanjang kita hidup kat muka bumi Allah? Jawapan dia, kita kena beribadat kepada Allah. Kenapa kita kena beribadat kepada Allah? Kenapa kita kena mengesahkan Allah? Jawapan dia, kan Allah itu Allah, kan Allah itu Rahman, kan Allah itu Rahim, kan Allah itu mentadbir sekalian alam. Maka kerana Allah mentadbir sekalian alam, dia Rahman, dia Rahim, maka kita kena mengesahkan dia, beribadat hanya untuk dia. Okay, ini adalah pengenalan awal bagi tujuan suratul Fatihah. Nanti sewaktu kita dah sampai kepada penghujungnya, pasti ibu-ibu akan dapat lebih jelas lagi tentang tujuan bagi suratul Fatihah. Okay, saya teruskan dengan pengenalan bagi suratul Fatihah. Okay, kita nak
sebut dulu kelebihan-kelebihan. Okey, kelebihan-kelebihan ni ibu-ibu bukanlah saya nak terangkan panjang lebar, cuma saya nak buat pengulangan sahaja tentang kelebihan-kelebihan yang ada bagi suratul Fatihah. Cuma saya minta maaf sebab dalam nota tu saya tidak meletakkan hadis-hadis Nabi SAW yang menjadi sokongan kepada beberapa poin-poin penting yang ada kita kongsikan. Contohnya, cerita kelebihan suratul Fatihah. Okay, kita tengok dulu kelebihan suratul Fatihah. Okay. Kelebihan suratul Fatihah ini saya hanya tumpu kepada 6 sahaja, tapi kita bukan nak cerita hari ni kelebihan saja panjang lebar. Bahawa waktu kita ni agak singkat, cuma kita lalui secara sekali imbas sahaja. Okay. Surah Al-Fatihah ini seperti mana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dan disebutkan juga dalam hadis Nabi SAW, kita boleh temui lebih kurang ada 6 kelebihan surah Al-Fatihah. Kenapa nak kena tahu kelebihan? Kerana kalau kita tahu kelebihan, maka kita akan dapat jawapan kepada kenapa dia diulang-ulang dalam dalam banyak-banyak surah, 114 surah, kenapa Fatihah ini perlu diulang-ulang? Antaranya kita boleh dapat jawapan melalui kelebihan. Okey, surah Al-Fatihah ini kelebihan dia merupakan surah yang paling agung. Surah yang paling agung daripada 114 surah adalah surah Al-Fatihah. Jadi usaha kita yang nak faham surah Al-Fatihah ini, kita telah buat satu usaha yang tepat. Maknanya permulaan kita belajar tadabbur ni, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah kerana dia surah yang paling agung. Okay. Kalau nak sebutkan dalilnya, ada hadis ada sebut, bahkan di dalam Al-Quran pun Allah ada menyebut Al-Fatihah ni adalah surah wal Quranil Azim, adalah Quran yang azim. Okay. Yang kedua, surah Fatihah ni ibu-ibu adalah surah yang merupakan cahaya yang Allah pernah turunkan kepada Nabi SAW di dalam hadis Nabi yang sahih riwayat Bukhari disebut cahaya tu maksud dia surah Al-Fatihah ini, jika kita faham dia, kalau kita ikut isi kandungan surah Al-Fatihah, dia memberikan cahaya dalam kehidupan kita. Ada dalil dia, ada riwayat Muslim. Jadi sebab tu saya, kalau ibu-ibu ada kemampuan, kalau boleh dapatkan buku surah Al-Fatihah itu. Kerana ada banyak maklumat daripada kelebihan-kelebihan yang saya nyatakan ni. Okey, yang ketiga, surah Al-Fatihah ini merupakan syarat sah salat. Ini kita sedia maklum. Kalau tak baca Fatihah, tak sah salat. Tapi kalau tak baca surah Al-Baqarah, tak baca surah Al-Ikhlas, tak baca surah Al-Falaq, tak baca surah An-Nas, tak apa. Tapi Fatihah jangan tak baca. Oh, maknanya ada sesuatu dalam ayat Al-Fatihah itu sehingga kalau kita tak baca dia, tak sah salat kita. Bukan sekadar dia wajib baca, tapi dia mesti ada hikmah dia. Kenapa dia wajib baca? Ya, inilah perlunya kepada solat tadabbur. Okay, yang berikutnya, Al-Fatihah ini dia ada, bukan sekadar dia ada memuji Allah. Sebab tu kita ulang-ulang Fatihah kan. Sebenarnya kita ni, setiap kali kita baca Fatihah, kita puji Allah, puji Allah, puji Allah, puji Allah. Dalam masa yang sama sebenarnya, waktu kita baca Fatihah tu sebenarnya kita berdoa. Kita doa dalam surah Al-Fatihah itu sebenarnya. Nah, kita doa apa? Kita doakan benda yang paling utama, perkara paling utama dalam hidup kita ni adalah kita nak mendapat hidayah. Itu kalau ditanya, apa perkara yang paling utama yang kita nak pada Allah, adalah kita minta Allah tunjukkan kita hidayah. Lepas tu kita minta kepada Allah taufiq, bimbingan. Untuk apa? Untuk kita berada pada siratal mustaqim. Nanti saya akan terangkan dengan ringkas apa itu hidayah yang kita minta pada ayat yang ke-6. Okey, jadi secara ringkas dia rupa-rupanya setiap kali kita baca Fatihah, bukan sekadar
kita nak semayang kita ni Allah terima, bukan sekadar sah, tetapi rupa-rupanya kita mengulang-ulang memuji Allah. Lepas tu kita mengulang-ulang meminta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, surah Fatihah ni dia boleh digunakan sebagai ruqyah, sebagai jampi. Kalau ibu-ibu nak merawat orang yang sakit, nak merawat diri sendiri, nak merawat orang yang sakit, boleh digunakan dibaca suratul Fatihah. Terbukti ianya mujarab. Tapi kalau ibu-ibu dah baca, dah biasa, dah boleh menjampi orang baca suratul Fatihah, janganlah tak ikut kelas pula. Sebab apa? Nanti duk kerja menjampi orang je. Siapa tak dan nak ikut kelas. Sebab apa? Sebab mujarab baca suratul Fatihah. Jadi sebenarnya kalau kita faham, kita tak perlu pun sebenarnya orang lain untuk bacakan doa untuk kita. Kalau kita sakit, kita perlu. Tapi kalau kita nak ubat cucu kita, nak ubat diri sendiri, sebenarnya boleh guna suratul Fatihah. Ada dalil dia sebenarnya. Cuma saya minta maaf, saya tak dapat nak letakkan semua hadis dalam nota ni. Nanti nota tu jadi panjang. Tapi ibu-ibu boleh dapatkan hadis tu pada nota yang penuh. Saya ada bagi pada Ustaz Afif. Tapi tu nota lama. Contohnya nota ni. Saya tunjukkan ibu-ibu ya. Okay, nota ini. Cuma ni nota ni. Kejap ya. Ni nota ni. Ni nota yang tadabbur suratul Fatihah ni kan. Dia ni lebih kurang ada 645 slide. Nota ni nota yang lama dah saya buat. Sebelum PKP lagi, dah lama dah, 2016 macam tu kita dah buat dah nota ni. Jadi ibu-ibu boleh dapatkan. Ibu-ibu kalau ibu-ibu nak print nak cetak, jangan print satu muka satu slide. Nanti tebal berbenar nota tu. Ada satu pakcik ni dia semangat, dia pergi print, ya Allah Ustaz, tebalnya 645 helaian. Kita pun kata astagfirullah, kita kata subhanallah. Yang pakcik pergi print satu slide PowerPoint ni satu muka tu kenapa? Itu jadi panjang. Jadi kalau ibu-ibu nak print, ibu-ibu kata, kalau ibu-ibu boleh setting dekat printer tu, ibu-ibu boleh setting 4 slide dalam satu muka surat boleh. 2 slide dalam satu muka surat pun boleh. Nanti kalau pergi kedai, minta di print 2 slide ataupun 4 slide. Supaya tak banyak, kan tidak 645 slide. Tapi kalau nak lebih cantik, ibu beli je buku tu. Sebab nota ni dia telah diletakkan di dalam buku. Okey, kalau saya tunjukkan contoh saja, ringkas saja, tak perlu kita panjang-panjangkan. Okey, saya tunjukkan ibu-ibu dalil dia. Kalau ibu-ibu nak tahu tentang apa? Tentang kelebihan-kelebihan tadi kan. Inilah dia punya dalil-dalil dia. Ni dia punya dalil-dalil yang saya sebut tadi itu, kelebihan-kelebihan, nama-nama dia. Okey, jadi boleh ambil nota tu daripada Ustaz Afif ada bagi ke Ustaz Afif? Pada yang panjang belum bagi lagi. Oh, yang panjang belum lagi. Takut nanti terkejut nanti tengok. Oh, tak apa. Dia orang dah biasa baca, ada bacaan panjang, ada bacaan pendek kan. So pilihlah. Okey, yang nombor 6, okey, surah Al-Fatihah ni ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, surah yang tak pernah Allah turunkan kepada mana-mana rasul. Tetapi surah yang khas Allah turunkan kepada Nabi SAW. Mesti ada sebab dia. Jadi moga-moga slot sesi tadabbur ringkas kita ni dapat memberikan kita sedikit sebanyak jawapan, memberikan kita dapat menambahkan pengetahuan kita tentang kenapa surah ini diulang-ulang. Okey, kita teruskan dengan nama-nama bagi suratul Fatihah ini. Okey, saya sebut sepintas lalu sahaja. Okey, suratul Fatihah ni muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, suratul Fatihah ni ada banyak nama. Kadang sampai berbelas-belas nama. Tapi saya nak sebut
6 sahaja nama-nama yang berdasarkan dalam hadis Nabi. Surah Al-Fatihah ini kadang-kadang nama dia yang masyhur dia panggil Fatihah lah. Tapi nama dia yang Fatihah tu dalam hadis Nabi panggil dia Fatihatul Kitab. Dia adalah pembuka kepada Alkitab iaitu Al-Quran. Dan kadang-kadang surah Al-Fatihah dinamakan juga dengan Ummul Quran, induk kepada Al-Quran. Makna induk ni maknanya kalau kita nak tahu isi kandungan surah Baqarah, maknanya kalau nak tahu 113 surah lain, ibu-ibu boleh jumpa maklumat itu kita kata apa, disummarizkan, diringkaskan, dikumpulkan, ia ada dalam suratul Fatihah. Sebab tu dipanggil ibu kepada Al-Quran. Maknanya surah-surah lain ni semua anak-anak dia. Tapi nak tahu intisari dia, maksudnya kita ni macam contohnya ibu kata, kalau cucu tanya kita, apa tu Quran ni? Dia tanya, Quran ni ibu, Quran ni apa? Ada maklumat apa? Ada info apa? Kita boleh kata, oh semua info-info itu dia duduk dekat dalam suratul. Surah Al-Fatihah juga adalah surah yang diulang-ulang, dipanggil Sab'u Al-Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nombor 4, surah Al-Fatihah juga dia dipanggil sebagai Alhamdu, surah pujian. Surah Fatihah juga dipanggil dengan nama As-Salah. Tapi As-Salah kat sini bukan maksud salat, tapi dia dipanggil As-Salah. Dan nama lain bagi Al-Fatihah dipanggil Al-Quranul Azim, Quran yang agung. Jadi ibu-ibu, setiap daripada 6 nama ni ada dia punya sandaran-sandaran. Semoga-moga dengan nama-nama ni memberikan kita jawapan kenapa dia surah yang paling agung. Begini. Dalam Islam, kalau sesuatu itu dia penting, dia agung, dia utama, dia akan ada banyak nama. Allah sangat utama bagi kita, kan sangat penting, dia ada banyak nama. Akhirat, dia penting, dia akan ada banyak nama. Nabi SAW penting, utama bagi kita, dia ada banyak nama. Begitulah suratul Fatihah.